Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dina Sufabati Muhammad Ramizal, pelajar bagi Diploma Pengajian Islam, Sejarah dan Tamadun Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin. Jadi saya akan membuat video pembintangan tentang sejarah peradaban Islam semasa zaman pemerintahan Turki Uthmaniyah yang bermula pada tahun 699 Hijrah sehingga tahun 1343 Hijrah. Kerajaan Turki Uthmaniyah merupakan salah satu kerajaan yang mempunyai sejarah yang diketahui oleh majoriti masyarakat Islam pada zaman sekarang, terutamanya tentang peristiwa pembukaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad yang kedua ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerajaan ini telah berkuasa selama lebih daripada 6 abad. Menurut C. E. Bosworth, bermula pada tahun 680 Hijrah sehingga 1342 Hijrah, bersamaan 1282 Masihi sehingga 1924 Masihi. Jadi, kajian ini dibuat untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang sejarah awal orang Turki serta sejarah peradaban Islam semasa zaman pemerintahan Turki Uthmaniyah yang bermula dengan pemerintahan Sultan Al-Ghazi Uthmaniyah pertama sehinggalah zaman pemerintahan Khalifah Abdul Majid yang kedua. Pernyataan masalah bagi kajian ini ialah: yang pertama, sejarah bagi asal-usul orang Turki tidak disampaikan dengan terperinci kepada masyarakat. Yang kedua, sejarah peradaban Islam Turki Uthmaniyah masih kurang didedahkan walaupun kejayaannya telah diketahui umum. Seterusnya, Islamisasi yang berlaku dalam kalangan orang Turki tidak diterangkan secara jelas tentang cara dan juga proses Islamisasi tersebut berlaku. Pernyataan masalah yang terakhir bagi kajian ini ialah faktor yang membawa kepada kemasyhuran dan kejatuhan serta peranan kerajaan ini dalam peradaban Islam tidak diceritakan dengan jelas. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi dengan menyatakan objektif bagi kajian ini. Yang pertama, bagi mengenal pasti asal-usul keturunan orang-orang Turki serta tempat asal mereka. Yang kedua, bagi mencari hubungan antara peradaban orang Turki dan juga peradaban Islam sebelum keislaman mereka. Objektif yang seterusnya ialah bagi menjelaskan tentang Islamisasi yang berlaku dalam kalangan orang Turki sejak zaman pemerintahan Daulah Umayyah. Manakala bagi objektif yang terakhir ialah bagi mengenal pasti pemerintah yang telah menyumbang kejayaan terbesar kepada keagungan kerajaan Turki Uthmaniyah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metod kajian telah pun digunakan bagi kajian ini. Yang pertama, kaedah yang digunakan adalah melalui pendekatan kaedah kualitatif. Segala maklumat yang dikumpul adalah berdasarkan penelitian dan pembacaan daripada sumber internet yang berautoriti, iaitu melalui pembacaan PDF. Secara khususnya, maklumat telah pun diperoleh daripada bab 9 yang terdapat di dalam PDF tersebut yang bertajuk Peradaban Islam di Zaman Pemerintahan Turki Uthmaniyah. Jika dilihat pada bahagian bawah slide ini, terdapat halaman depan bagi PDF tersebut. Jadi PDF ini telah pun ditulis oleh Abrori Shauki serta beberapa orang penulis yang lain pada tahun 2016. Dan PDF ini seperti yang telah saya katakan tadi bertajuk Sejarah Peradaban Islam. Hasil kajian ini, hasil tulisan ini telah pun dibuat di Yogyakarta serta telah pun diterbitkan oleh Aswaja Press Indo. Hasil dapatan daripada kajian yang telah pun dilakukan adalah terdapat satu suku yang bernama Turki yang telah pun hidup di sebelah barat gurun Pasir Gobi sejak zaman dahulu. Dan suku ini juga mempunyai satu suku yang sangat terkenal yang diberi nama suku Uguj. Dan suku ini telah pun berpecah kepada 24 subsuku. Yang kedua, mereka telah pun bertemu dengan orang Arab Islam yang berada di selatan Anatolia selepas mereka berhijrah dari barat sehinggalah sampai ke kawasan Laut Tengah ataupun kini lebih dikenali sebagai Anatolia. Hasil kajian yang ketiga ialah Islamisasi yang berlaku kepada orang Turki ini berlaku secara bertahap dan berbeza kepada setiap suku. Pada zaman pemerintahan Umayyah, ramai daripada kalangan orang Turki ini telah pun menjadi tentera. Dan manakala pada zaman Bani Abbasiyah pula, majoriti daripada mereka telah pun berjaya untuk menyertai golongan elit pemerintahan. Hasil kajian yang keempat juga yang terakhir ialah pemerintah yang telah pun menyumbangkan kejayaan terbesar bagi kerajaan Turki Uthmaniyah ini adalah semestinya Sultan Muhammad yang kedua ataupun lebih dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih.
Seperti yang mana yang kita tahu, beliau telah pun berjaya mengalahkan tentera Byzantine Rome dan akhirnya telah menjadikan kota Konstantinopel sebagai sebuah ibu negara bagi kerajaan Turki dan lebih dikenali sebagai Istanbul pada zaman sekarang. Kesimpulan daripada kajian ini adalah supaya kajian ini dapat menjadi satu panduan kepada masyarakat umum bagi menambahkan pengetahuan dan juga maklumat mereka berkaitan dengan kerajaan Turki Uthmaniyah ini. Seperti yang sudah sedia maklum tentang kecemerlangannya dalam lipatan sejarah Islam, masyarakat awam bukan sahaja dapat mengetahui, bahkan dapat memahami tentang sejarah dan tamadun Islam yang sebenar dengan lebih baik umumnya dan khususnya peradaban Islam sepanjang pemerintahan Turki Uthmaniyah. Seperti yang anda dapat lihat, saya telah pun menyediakan beberapa lampiran pada muka surat terakhir slide pembentangan saya. Bagi lampiran yang pertama merupakan gambaran pelukis bagi seorang askar elit semasa pemerintahan Turki Uthmaniyah yang telah pun diberi nama sebagai unit Janissary. Lampiran yang kedua pula merupakan Masjid Hagia Sophia yang dulunya merupakan sebuah gereja pada zaman pemerintahan Rom. Dan yang terakhir merupakan gambaran semasa keadaan dalam proses penaklukan kota Konstantinopel. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.